Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam ini kita bertemu kembali untuk menyambung kembali pengajian siri tadabbur surah Al-Baqarah. Pada siri yang lepas kita dah sampai kepada perbahasan ayat yang ke-172. Dan pada minggu yang lepas juga kita telah bincangkan tentang aspek kepentingan pemakanan yang baik, yang halal, lagi tayyiban, dan juga kita juga telah membincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan taklid. Dan pada minggu ini insya-Allah kita akan sambung kembali perbahasan kita yang akan bersambung dengan ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة. Di sini Allah kembali menjelaskan tentang beberapa hukum hakam yang berkaitan dengan pemakanan. Yang lepas kita dah sebut tentang pentingnya kita makan yang halal lagi tayyib. Maka di sini juga Allah menjelaskan beberapa hukum hakam yang berkaitan dengan pemakanan yang halal lagi tayyib. Innama harrama 'alaikumul maitah. Allah telah mengharamkan kepada kamu al-maitah. Al-maitah ni istilahnya kita panggil sebagai bangkai. Ataupun bila kita sebut bangkai iaitu haiwan yang mati tanpa disembelih mengikut cara sembelihan yang patuh syarak. Apa-apa sahaja sembelihan yang apa-apa binatang yang mati dia bukan kerana sembelihan yang patuh syarak, maka itu dinamakan sebagai bangkai ataupun al-maitah. Sembelihan yang patuh syarak adalah satu kaedah yang terbaik untuk nak mengeluarkan darah daripada tubuh haiwan. Kalau kita tengok sembelihan kan, secara Islam ni dia mesti kena putus halkum, putus urat marir, urat kedua ni, itu basic lah yang perlu kena putus. Bila saluran-saluran itu dah putus, maka kita akan nampak bahawa haiwan ini akan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Walaupun secara zahirnya kita tengok proses ini a bit scary sebab dia melibatkan darah yang banyak keluar. Tapi tujuan binatang ini disembelih untuk apa? Untuk menjadi makanan lah kepada kita. Allah ciptakan beberapa haiwan ini untuk dijadikan sebagai makanan kepada kita. Sebagaimana haiwan tu juga, mereka ini juga ada kitaran hidupnya. Singa akan makan binatang-binatang lain. Mereka ada apa yang telah menjadi hukum alam ini. Oleh kerana itu, sembelihan menurut hukum syarak ni, dia dituntut supaya dia boleh membersihkan. Kita ni sebagai manusia boleh makan dengan makanan yang bersih, yang suci. Maksudnya, makanan tersebut tidak mengandungi darah-darah. Dan kita pun tahu darah ni, dia adalah punca kepada keracunan ataupun yang menyebabkan daging itu akan rosak dengan cepat.
darah ni akan membuatkan daging itu tidak begitu baik keadaan dia. Jadi cara sembelihan Islam ini supaya darah-darah itu akan keluar daripada tubuh haiwan tersebut. Binatang-binatang yang dibunuh ataupun untuk dijadikan makanan tetapi tidak disembelih mengikut sembelihan syarak, seperti yang bergantung kepada elektrik sepenuhnya, itu tidak suci sebab dia punya darah itu berkumpul di dalam badan. Bakteria menyebabkan daging itu akan lebih mudah ataupun lebih berpotensi memiliki ataupun mempunyai penyakit. Jadi Allah mengharamkan binatang-binatang yang tidak disembelih mengikut sembelihan syarak. Apa lagi Allah haramkan? Ad-dam. Allah haramkan ad-dam. Dam ini Allah haramkan kita makan darah. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan darah? Bila kita makan ni, kadang-kadang kita tengok kadang-kadang kita makan ayam, kita tengok ada darah sikit dekat tulang-tulang kan, dekat sikit-sikit dekat daging. Adakah itu haram? Tidak. Sebab darah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah darah yang mengalir, darah yang memancut. So contohnya kalau kita sembelih binatang itu, kita tak boleh kumpul darah itu untuk kita buat lauk kita, buat minuman kita. Sebab ada juga pada zaman-zaman dulu lah, especially pada setengah tribe ni, mereka akan hirup darah-darah haiwan ni. Mereka minum. Ini semua kotor, jijik. Dan Islam tidak membenarkan untuk kita minum ataupun makan daripada darah yang mengalir. Jadi kalau kata darah-darah yang berbaki, kan ada sikit-sikit kita tengok darah yang, itu tidak dinamakan sebagai dam yang mengalir. Daripada mana kita ambil dam yang mengalir ini? Allah ada sebut lagi dalam suratul An'am. Allah kata, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha." Pada ayat yang lain Allah taqyidkan, Allah rincikan darah yang diharamkan bagi kita iaitu dengan kalimah dam masfuh. Dam masfuh maksudnya darah yang mengalir. Yang itu tak bolehlah kita makan. Walahmal khinzir. Allah juga haramkan kita memakan daging khinzir. Daging khinzir ni ma'ruf lah, orang kata subhanallah lah, daging khinzir ni walaupun benda-benda ini diharamkan oleh Allah, tapi inilah benda-benda yang paling banyak digunakan ataupun dimanfaatkan dia punya isinya ke, dia punya apa-apalah kandungan daging ini untuk dijadikan sebagai macam-macam lah, dijadikan sabun, dijadikan sebagai makanan itu, makanan ini kan. And ini pun tidak, daging khinzir ni tidak boleh, walaupun orang yang pernah makan dia kata sedap, tapi tak boleh. Allah sebut dalam Quran tak kurang daripada 3 ayat yang menyatakan tentang pengharaman daging khinzir. Ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat ini yang kita baca. Ayat dalam suratul Ma'idah ayat 3 pun Allah sebut juga. Dalam suratul An'am ayat 145 pun Allah sebut. Suratul Nahl ayat 150 pun Allah sebut. Ini semua haram. Okay, kalau kita tengok daripada sudut logik ataupun daripada sudut saintifik, even saintis sendiri pun bagi tahu pada kita, kalau kita makan daging babi, ada kemungkinan kita akan terdedah kepada lebih kurang 70 jenis parasit. Dan ada cacing pita, ada cacing pinworms, macam-macam bentuk kecacingan ada. Orang yang belajar medik, orang yang belajar mungkin tentang industri makanan saintifik ini, mereka akan tahulah, maksudnya ada cacing yang obvious, contohnya sebagai cacing pita. Kalau kita masak daging babi ni, telur cacing ni pun dia tetap tak akan mati. Kan, kalau telur cacing ini masuk ke dalam darah, dia boleh bawa sampai ke otak kita yang menyebabkan kerosakan otak. Dia juga boleh masuk ke dalam mata kita yang boleh membuatkan mata kita buta. Dia boleh masuk ke jantung kita, boleh buatkan jantung kita rosak. Boleh masuk ke hati. Dahsyat cacing ni. Masa tu
barulah kita tahu. Ada lagi macam-macam parasite yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit lah bagi orang-orang yang makan daging ini. Tapi kita kena ingat yang pertama sekali, Allah haramkan daging ini bukan semata-mata kerana cacing. Itu antara hikmah. Dan sama ada teknologi yang kononnya boleh bersihkan, boleh sucikan segala cacing-cacing ini pun sekali, tetapi ia tetap haram juga. Sebab apa haram? Sebab Allah haramkan. Dia adalah satu ujian kepada kita. Daging babi ini orang kata sedap yang pernah makan. And sains juga sebut daging babi ini dia ada kandungan lemak yang lebih banyak berbanding daging dia. Dan benda ni boleh menyebabkan kita menghidap ataupun diserang radang pembuluh darah. Dan, maksudnya lemak dalam daging babi itu dia boleh sumbat dalam pembuluh darah dan kita boleh terkena hypertension ataupun darah tinggi. Dan kita pun boleh nampaklah orang yang biasanya makan daging babi ni dia lebih berpotensi untuk ada lipatan perut lemak dia lebih banyak, yang dibawa lemak yang banyak. And kalau kita tengok juga tabiat babi ni, dia binatang yang kotor, tinggal di tempat yang kotor, dia makan apa sahaja, dia makan sampah, sumbatlah bagi apa sahaja dia akan sondol, dia akan makan. Dan dia makan najis sendiri pun dia makan. So binatang ni adalah antara binatang yang sangat-sangat jijik. Dan binatang yang kita kata tak reti lah nak jaga kebersihan, tak tahu malu. Sebab itulah, itu antara hikmah-hikmah kenapa orang Islam tidak memakan daging babi. Kemudian Allah kata wama uhilla bihi li ghairillah. Wama uhilla bihi li ghairillah. Dan Allah mengharamkan juga apa-apa haiwan yang disembelih bukan kerana Allah. Bila Allah kata uhilla daripada kalimah ihlal. Ihlal ni asal perkataan bahasa Arab dia maksudnya meninggikan suara. Sebab orang-orang jahiliah dulu bila mana mereka ini sembelih haiwan-haiwan mereka, mereka akan menjerit ataupun naikkan suara nama tuhan-tuhan mereka. Maka Islam bila datang, Islam memerangi segala bentuk keberhalaan, segala bentuk kesyirikan. Antaranya iaitu menyembelih haiwan itu bukan kerana Allah. Itu ada dalam agama-agama yang pelbagai yang disembelih kerana dewa-dewa mereka, kerana berhala-berhala mereka. Itu semua adalah kufur nikmat, kerana yang memberikan kita makan, yang memberikan kita rezeki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul An'am Allah sebut lagi wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Jangan kamu makan binatang yang disembelih tidak disebutkan nama Allah padanya. Tak boleh, kita tak boleh makan. Itu adalah syarat untuk kita orang Islam makan. Kita kena tak boleh makan benda-benda tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita tengoklah, yang halal tu lagi banyak daripada yang haram. So kalau tak betul lah orang yang nak anggap Islam ni yang asyik nak makan susah kan, ni haram, tu haram, ni haram. Asal kepada pemakanan adalah halal. Asal kepada makanan adalah haram. Sehinggalah disabitkan bahawa ada benda-benda yang Allah tegah. Kalau ada dalam benda-benda yang Allah tegah tu, tak boleh lah. Apa sahaja pun tak boleh. Famanitturra, siapa yang darurat, siapa yang terpaksa untuk nak makan benda-benda haram ni. Bila kata darurat, apa yang dimaksudkan dengan darurat? Darurat ni bila mana kita tak buat benda tu, dia boleh mengancam maqasid syariah kita. Dia boleh mengancam jiwa kita, nyawa kita. Dia boleh mengancam nyawa ni lah yang paling basic lah. Dia boleh mengancam kita punya kehidupan kita, agama kita. Tapi yang paling utama adalah nyawa. Ekonomi termasuk dalam nyawa kita. Dia tak boleh kata dia hanya mengancam sedikit, mengurangkan pendapatan kita terus kita kata darurat. Tidak. Dia punya main dia adalah apa yang boleh menyebabkan nyawa kita terancam. Barulah itu dinamakan sebagai darurat. Kalaulah kita kata alamak tak jumpalah
dalam keadaan kita masih lagi boleh makan benda-benda lain. Walaupun kita tak suka. Nak makan seafood ke, nak makan ikan ke, nak makan sayur. Ada benda-benda option yang halal, maka haram kita makan benda-benda yang diharamkan. Tak boleh. Contoh kita pergi berjalan, pergi ke negara orang. Dan tempat tu, biasalah kedai-kedai banyak babi-babi jual. Kita boleh je nak pilih, contohnya telur. Kita boleh je nak pilih sayur. Kita boleh je nak makan, contohnya roti je. Dan kalau kita makan pun benda-benda tu, kita still can live. Maka kita boleh, kita kena makan apa yang option yang halal. Tak boleh kita kata Allah, tak ada pula kan, kita kena makan protein sikit ni, nak makan protein. Tapi protein tu bagus, tapi dia bukanlah satu benda yang necessary, yang boleh sampai mudarat kepada nyawa kita. Kalau kita pergi melancong macam tu, tak boleh. Melainkan kalau tak ada option yang kalau kita tak buat benda tu, kita akan mungkin jatuh sakit teruk, dia boleh menyebabkan nyawa kita terancam. Barulah perkara itu dinamakan sebagai darurat. Orang sekarang ni, dia salah guna istilah darurat. Yang dia belasah je apa-apa je, darurat. Dah susah sikit je darurat. Tak boleh. Itu bukan kita kata ruang untuk kita makan benda-benda yang haram. Tapi apa syarat dia? Kalau dalam keadaan yang kita terdesak sangat, darurat untuk nak makan benda-benda haram, maka Allah kata ghaira baghin. Kita tak boleh makan tu macam dah lah darurat. Tiba-tiba sedapnya daging babi ni, Allah, first time aku dapat makan. Allah, lama tak makan. Tak, nasib baiklah kita makan ni dalam keadaan darurat, sedap betul, dapat juga rasa. Tak boleh. Dosa kalau kita macam tu. Kalau dalam keadaan darurat sekalipun, kita kena ada elemen of kita benci. Terpaksa makan dalam keadaan kita tak enjoy pun. Tapi kerana nak menjaga nyawa kita. So jangan nak pula pandai-pandai nak enjoy lah. Ramai orang kadang-kadang ni happy bila buat benda-benda yang haram. Wala adin ni tanpa kita melampaui had dia. Tak boleh bila kita nak makan benda-benda yang haram ni, alang-alang dah darurat, bukan selalu aku nak makan babi ni, kita belasah 2 pinggan. Tak boleh. Haram. Tak boleh. Dan benda-benda yang haram ni janganlah pandai-pandai, Allah, alang-alang lah aku dah terpaksa ni darurat. Kita pun balun sungguh-sungguh. Kononnya kita ingat time ni halal lah. Ingat, berdosa kalau kita melebihi kadar. Cukup sekadar kita jamah dengan kadar yang boleh menyelamatkan nyawa kita. Kadar yang cukup bagi kita sum of energy untuk kita bergerak mencari benda-benda lain yang halal. Tak boleh berlebih-lebihan. So ingat, 2 syarat dia. Tak boleh kita rasa nikmat, kita tak boleh nak seronok buat benda haram tu, dan kita tak boleh melebihi had dia. Dan semua benda yuqaddar biqadariha. Semua benda adalah diukur dengan kadarnya. Kan? So sekadar untuk nak menghilangkan kedaruratan itu. Boleh jadi tiba-tiba kita dah terlalu lapar. Kita dah cari makanan. Tak larat dah sampai kita dah macam dah jatuh dah, lembik dah. Mungkin 2 hari kita tak makan, tak jumpa dah benda-benda lain. Tak ada option. Tiba-tiba kawan kita pergi bawa burger ham ke daging babi kan. Kita tahu kalau kita tak makan tu, habis lah, 2 hari dah tak makan. So kita makan tu, rasa je dah cukup bagi kita sum of energy, cukup. Maksudnya kita kena berhenti. Dan tak boleh lagi boleh tambah lagi satu. Tak boleh begitu. So kalau kita boleh follow 2 syarat ni, maka Allah kata fala ithma alaih, maka kita tidak berdosa dengan apa yang kita makan. Innallaha ghafurur rahim. Allah ingatkan lagi pada hamba dia, Allah ini Maha Pengampun, yang mengampunkan dosa para hamba-Nya, yang mengasihi mereka, yang mengangkat rahim ni juga termasuk
yang kasih sayang Allah ni, Allah berikan kepada kita macam-macam kelonggaran. Dikala kita terdesak, dikala kita kesusahan, banyak hukum hakam syariah ni yang Allah bagi. Ada antaranya yang berbentuk rukhsah, kelonggaran, ada yang berbentuk pengecualian. Macam ni pengecualian di kala-kala yang sangat mendesak. Ini semua termasuk dalam rahmat Allah kepada hamba-Nya yang beriman, yang berusaha untuk nak berpegang dengan hukum hakam agama yang sebenarnya as-samhatul muyassarah, yang mudah sebenarnya, yang very caring lah pasal umat Islam itu sendiri. Dan selepas Allah Azza wa Jal sebut tentang makanan-makanan yang halal, maka Allah sebutkan beberapa kali makanan-makanan yang khabith, yang haram, yang kotor kepada kita. Dan Allah sebut lagi beberapa pengecualian dalam perkara tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat yang berikut. Allah sebut tentang orang-orang yang balasan orang-orang yang sengaja menutup ilmu, menyembunyikan kebenaran. Orang yang memperdagangkan agama ni, sometimes dia orang tahu, tapi dia orang tutup. Sometimes dia putar belik untuk nak menyokong perbuatan mereka sendiri. Mereka lah yang menunggang agama, merosakkan agama. Banyak benda yang contohnya Allah haramkan, dia cuba cari juga jalan untuk nak menghalalkan. Sometimes mereka tahu itu adalah benda yang haram, benda yang perkara yang sebenar tu dia orang tahu. Maka Allah kata dalam ayat 174, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran apa yang telah Allah turunkan kepada mereka di dalam kitab-kitab suci mereka, sebagaimana yang dibuat oleh pendeta-pendeta Yahudi yang telah menyembunyikan sifat-sifat Nabi, menyembunyikan kebenaran kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebut di dalam kitab suci Taurat mereka, supaya mereka tetap boleh berkuasa di atas dunia ini, mereka tetap boleh meraih keduniaan yang mereka cari. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, mereka sembunyikan kebenaran itu adalah demi untuk nak mendapatkan sedikit habuan. Dunia ini very very little. Dengan habuan yang sedikit itu, ramai orang yang sanggup korbankan prinsip agama. Ini juga satu pesanan yang besar, satu isyarat besar kepada para agamawan, ustazah, pencerama, orang agama, yang mereka tahu prinsip agama mereka, kebenaran mereka, tapi sometimes mereka terpaksa, bukanlah terpaksa, mereka takut sampai mereka menyembunyikan kebenaran demi nak meraih keredaan manusia. Mungkin kalau dia berdamping dengan raja, dengan menteri, dengan VVIP mana-mana, ada kala disembunyikan ilmu, mereka sembunyikan kebenaran. Ada benda yang golongan-golongan bangsawan ni buat kesalahan, buat dosa di hadapan mereka yang mereka tahu, tapi mereka diamkan aja. Tak ada teguran, tak ada nasihat. Kenapa? Takut. Kalau tegur, kena marah ataupun tak senang, susahlah sikit nak dapat habuan dunia kan. Nak dapat jawatan-jawatan ke, nak dapat duit ke, nak dapat itu ke, mungkin takut. Sanggup sembunyikan kebenaran. Sedangkan mereka tahu benda ni berlaku daripada zaman dulu pun. Daripada zaman tabi'in dulu pun.
dah muncul agamawan-agamawan yang menjual agama mereka, yang menutup kebenaran itu untuk mengejar habuan dunia. Banyak orang macam ni. Banyak. Contohlah, kalau dia kata rokok itu haram. Tiba-tiba bila ada menteri ke, mana-mana VIP ke, merokok depan dia, bila dia kata, macam mana Ustaz? Haram ke tak? Tak haram lah, makruh je. Nak juga jaga hati orang VIP ni sampai menyalahi pandangan dan prinsip diri sendiri. Ini berlaku banyak. Akhirnya jawatan-jawatan yang mereka dapat, habuan-habuan mereka, ganjaran-ganjaran mereka, upah-upah mereka ni semua menjadi harta yang batil. Ya Allah dah warning para pendeta Yahudi ni. Allah sebut dalam surah Taubah, Ya ayyuhallazina amanu inna kathiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ramai daripada kalangan-kalangan para pendeta, agamawan-agamawan Yahudi, Kristian, yang mana mereka ini memakan harta manusia secara batil. Maka apa janji Allah? Allah kata mereka ni akan dapat azab yang pedih. Dalam surah Taubah Allah kata fabashshirhum bi'adzabin alim. Dalam ayat ni Allah kata ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Bila Allah kata Allah akan bagi mereka azab yang pedih, Allah kata mereka ini hanya akan seolah-olah sebenarnya mereka ini, apa yang masuk dalam perut mereka itu adalah api neraka. Di akhirat apatah lagi, mereka ni akan suap api dalam perut mereka yang akan membakar perut mereka sendiri. Mereka akan jadi seperti manusia-manusia panggang sahaja di akhirat. Ini sama juga dengan balasan yang Allah kata dalam surah An-Nisa bagi orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Allah kata innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka makan dalam perut mereka itu api, dan mereka akan disalai. Begitu juga ini balasan yang Allah kata dalam hadis sahih Muslim, orang-orang yang makan daripada bekas-bekas yang dibuat daripada emas dan juga perak. Tak kira manalah, kalau kita ni kaya sekali mana pun kita mampu nak pakai bekas-bekas daripada mangkuk pinggan, sudu, garpu, cawan yang dibuat daripada emas dan perak, haram untuk nak kita makan apa-apa yang dibuat daripada. Elakkanlah, tak usahlah. Kan saya tahu ada orang yang nak beli serta-serta pinggan, serta-serta benda yang tertentu yang ada bersalut perak, ada yang bersalut emas. Elakkan. Kita mampu pun jangan. Ini ada dalam hadis Nabi. Jangan, ustaz boleh tak ada sikit-sikit nak salut-salut tu, boleh tak? Kalau Nabi dah kata jangan, kalau kita betul-betul orang yang ikut sunnah Nabi, nak ikut panduan Nabi, kita tak cari jalan untuk nak konah sana sini, nak cuba juga halalkan. Jauh. Itu yang lebih dekat dengan takwa. Ustaz, saya dah beli dulu, mahal Ustaz. Takkanlah sayang nak tinggal Ustaz. Apalah sangat kita tinggalkan barang yang kita rasa mahal itu berbanding dengan apa yang Nabi SAW sebut. Man syariba fi ina'i dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Siapa yang minum daripada bekas yang dibuat daripada emas dan perak, maka dia sebenarnya telah menggelegakkan di dalam perutnya itu air gelapkan daripada neraka Jahannam.
Subhanallah. You willing to pay for the money? Okay lah, let's say you belilah mangkuk pinggan tu semua harga RM50,000. Are you willing untuk dibakar isi perut kita dengan api neraka dengan harga RM50,000 tu? Nothing to compare. Bila kita rasa sikit je azab api neraka, kalau kita ada 50 trilion USD sendiri pun, it's nothing. Tak boleh nak belilah benda tu. Sebab tu jauh kan. Jauh. Apa hikmah dia? Nabi SAW, antara hikmah dia Nabi larang benda-benda ni. Ni semua termasuklah. Okay. Emas perak ni, betul. Tapi dalam hadis ni, antara pengajaran utama dia, Nabi nak bagi tahu kita umat Islam ni jangan melampau sangat, jangan over sangat, bersederhana sikit, walaupun mampu bersederhana sikit. Ulama sebut antara hikmah dia supaya kita ni tak mengguris, mengecikkan ataupun mengusik hati orang-orang yang tak mampu, orang miskin. Dia akan kata, aku ni nak makan atas lantai pun, aku ni nak makan atas pinggan kayu biasa pun tak ada. Islam menegah daripada kita bermegah-megah. Ingat tak? Saya pernah sebut dulu, ada hadis Nabi bagi tahu, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu min ghairi sarafin wala makhil. Nabi SAW bagi tahu, makan, minum, pakai, sedekah, belanja, tak apa-apa pun, asalkan dia tidak berlebih-lebihan, over, min ghairi sarafin wala makhilah, dan juga tak menyebabkan kita nak bermegah-megah. Ada orang beli, no, I want to compare with my friends, I want to show people how mewah kita ni. Tak boleh. Walaupun kita mampu, jangan sampai over. Maksudnya over ni benda yang sampai kita tak boleh guna pun. Ada orang nak beli, contohnya dia nak beli handbag tu sampai 40 biji. Logical thinking, you just put in your almari je. Pakailah setahun sekali. Ada orang beli sampai 40 biji kereta. Tak pakai pun kereta-kereta tu. Sekali je lah pakai. Kumpul sebab apa? Suka, puas hati. Ataupun nak megah-megah. Ini semua tak boleh. Relax. Jangan sampai kita over dalam apa-apa sahaja keduniaan kita. Boleh pakai lebih sikit, tapi jangan melampau sangat. Allah kata lagi dalam Quran ni, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Antara balasan dia, orang yang sembunyikan ilmu ni, Allah tak mau berbicara dengan dia dengan kalam yang rahmah. Ini satu aib, sebesar-besar aib, sebesar-besar penghinaan. Wala yuzakihim. Allah pun tak mau nak bersihkan dosa-dosa mereka ni. Mereka ini tidak mendapatkan pengampunan yang selayaknya. Walahum azabun alim. Dan mereka semua akan mendapat azab yang pedih. Sebab tu golongan-golongan seperti saya, orang yang selalu berbicara pasal agama ni, berat tanggungjawab dia. Kita nak kena kata benda yang hak. Kita nak kena berdiri di atas prinsip. Jangan kita letakkan diri kita ni dalam kebinasaan yang mana kita boleh meruntuhkan agama kita, yang meruntuhkan prinsip kita, yang menyah nilaikan ilmu-ilmu kita, hanya untuk kita nak membeli sedikit daripada keduniaan. It's nothing. Makanlah, makan apa yang paling mahal sekalipun, kita only makan within beberapa minutes dan dia akan keluar kembali.
Kayalah macam mana pun, tapi berapa banyak sehari kita boleh makan? Berapa pinggan sekali makan kita boleh makan? Tak boleh pun lebih daripada kebiasaan. Sama juga lebih kurang macam manusia lain. Tak boleh kita nak makan sekali makan 4-5 pinggan. Nasi lah. Dan Allah kata, ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Orang-orang seperti inilah Allah kata yang telah membeli kesesatan itu dengan petunjuk yang mereka ada. Mereka beli azab Allah, menukar gantinya dengan pengampunan Allah. Mereka tak mau pengampunan Allah. Mereka just mendedahkan diri mereka kepada azab Allah. Allah dah bagi kepada mereka ilmu, Allah dah bagi mereka tunjuk, tapi nak juga pergi mencari kesesatan, nak juga mencari dosa. Orang-orang macam ni dalam ayat lain, ayat lepas, ayat 86, ingat tak apa Allah kata? Ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adhab wa lahum yunsarun. Surah Baqarah, surat kanan, ayat paling bawah sekali. Mereka inilah orang yang membeli kehidupan dunia, menukar gantinya dengan akhirat itu. Fala yukhaffafu anhumul adhab. Azab mereka itu tidak akan diringankan, wala hum yunsarun. Dan mereka itu tidak akan diberikan pertolongan. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Allah kata mereka ini sebenarnya tak mampu nak tahan sikit pun daripada azab api neraka. Mampu ke kita? Api dunia ni pun kita dah tak mampu. Macam mana kita nak menahan api neraka? Di dunia ni kita rasa kita mampu berkuasa nak buat apa saja, beli apa saja, langgar siapa saja. Itu semua nangis kita kena dekat api neraka nanti dah tak ada guna dah masa tu. Dzalika bi anna Allah nazzal al-kitaba bil haqq. Ayat 176 ni Allah kata, Allah sambung, dzalika bi anna Allah nazzal al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu sebab Allah dah bagi mereka kebenaran. Walaupun ayat ni Allah tuju kepada orang-orang Yahudi, tapi dia menjadi pedoman kepada kita semua, orang-orang yang faham agama. Allah dah ajar, Allah dah bagi kita kebenaran. Kita dah belajar Quran, kita belajar hadis Nabi SAW. Maka jika kita tidak beramal dengan ilmu kita, jika kita sengaja menyelisih ilmu kita, jika kita menutup ilmu kita semata-mata untuk membeli habuan keduniaan itu, itulah yang berhak untuk mendapat azab Allah yang sangat pedih. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Orang-orang yang berselisih tentang kitab suci yang diturun kepada mereka, mereka beriman dengan sebahagiannya dan mereka kufur dengan sebahagian yang lain. Pilih-pilih, tak mau beramal dengan semua, ikut hawa nafsu. Hawa nafsu nak pilih yang ni, hawa nafsu nak tinggalkan yang ni, hawa nafsu ni nak amalkan yang ini. Lafi shiqaqin ba'id. Mereka ni sebenarnya jauh sangat daripada kebenaran. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita buka muka surat sebelah, ayat yang 177. Apa Allah kata? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر. Allah gunakan perkataan bir. Dalam Al-Quran Allah sebut kalimah al-bir sebanyak, kalau tak salah, 20 kali. Kalimah al-bir merangkumi maksud kebaikan, kebenaran, amal saleh dan juga pahala. Tapi bila kita tengok semua ayat-ayat yang Allah gunakan perkataan al-bir, kebanyakannya Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kalimah tersebut pada satu amalan yang sangat besar pahala, sangat tinggi kedudukan dan darjatnya di sisi Allah, tapi sangat sukar, sangat susah untuk nak dilakukan, sebab amalan-amalan ini dia melibatkan emosi dan pengorbanan kita. Sangat susah. Nampak macam senang, tapi nak buat tu dia very hard to our heart. Contohnya bila Allah sebut tentang darjat bir yang hanya boleh dicapai melalui sedekah dengan sesuatu yang kita suka. Allah sebut dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak sesekali akan dapat mencapai darjat atau ganjaran kebaikan yang tinggi dan sempurna. You cannot achieve the highest of darajatil bir, kebaikan yang very superb ni, sampailah kamu dermakan, you willing to give what yang sangat bernilai dalam hati kamu, yang sangat kamu suka, sangat kamu sayang. Very hard. Ya, kita boleh bagi barang-barang, benda-benda yang kita kurang, kurang dekatlah dengan hati kita kan. Kalau kita nak bagi baju, kita bagi baju-baju lama, baju-baju baru kita tu tak mau, yang mahal-mahal tu jangan, simpan lah. Koleksi-koleksi kita tu jangan simpan, new arrival jangan bagi. Nak bagi yang lama, yang dah ada koyak-koyak sikit, yang dah lama kita tak pakai. Itu semua yang tak melekat dalam hati kita. Tapi yang melekat dalam hati kita ni susah kita nak bagi. Cuba sahabat semua fikir dalam hati ni, tutup mata saat, fikir. Apa benda yang paling kita suka? Benda yang paling bernilai yang susu kita bagi, dan kita kena bagi benda tu. Nak bagi ni macam-macam asbab. Ada orang bagi sebab nak membantu. Ada orang bagi nak menunaikan hajat orang, menunaikan permintaan sahabat dia, contoh. Ada orang bagi sebab atas dasar fillah, kasih sayang, dasar hadiah, menghadiahi, ingatan dan sebagainya. Apa yang kita sangat susah nak keluarkan, but we fight ourselves. Kita lawan diri kita untuk nak kita bagi benda tu. Have you ever been through in this situation? It's very hard. I told you it's very, very hard. Nak bagi apa yang berharga, yang kita nak, yang sometimes kita perlu. But if we can do that, then Allah bagi tahu kamu akan boleh mencapai darjat bir yang tertinggi. Nampak? Semua orang boleh bersedekah. Tapi nak sedekah apa yang kita suka, apa yang bernilai, apa yang mungkin susah untuk nak kita keluarkan. That's the hardest part.
Sebab tu kita biasanya akan bersedekah dengan satu nilai yang kecil berbanding dengan income yang kita ada. Orang yang mungkin kita kata multi-millionaire, di sedekah 30,000 tu tak ada apalah. Biasalah, macam orang biasa sedekah RM30 lah. Tapi bila kita nak sedekah dengan kadar kemampuan yang kita ada, itu susah. Susah. Let's say, katakanlah, income kita 10,000. Dan let's say simpanan kita ada 100,000. Kita nak kena sedekah 80,000. Ataupun 8,000 daripada pendapatan kita. Berat. Berat. Sebab dia menggunakan peratus yang sangat tinggi lah daripada harta yang kita ada. Tapi kalau kita nak bagi sekadar RM50, RM30, tak apa, itu tak apa-apa, tak rasa apa sangatlah. So nak bagi apa yang kita rasa ni ujian besar. Sebab tu tak ramai orang boleh buat. Tak ramai yang boleh jadi macam Abu Bakar. Abu Bakar yang boleh bagi seluruh harta dia fi sabilillah. Umar bin Al-Khattab boleh bagi separuh daripada harta dia fi sabilillah. Kita nak bagi separuh memang mimpilah. Kita ada 1 juta, nak bagi 500,000, baik aku beli apa yang kita teringin itu ini kan. Tapi kalau nak bagi 500,000 tu orang yang mungkin dah dia punya harta aset dia mungkin dah 100 juta dah. Susah albir. That's why bila Allah sebut dalam ayat ni, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah kata bukanlah albir itu hanya dengan kamu menghadap muka kamu, itu menghadap ke timur, ke barat, ke kiblat tu lah. Tapi albir itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Kat sini kita nampak macam beriman kepada Allah, beriman akhirat is easy kan? Sebenarnya tak. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat very deep. Tak ramai orang boleh selami, tak ramai orang boleh praktis. Mulut memang boleh kata. Kalau tak adalah dalam hadis Nabi SAW bila nak ingatkan tentang satu perkara yang susah untuk nak kita lakukan, Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Sebab nak buat benda macam tu only orang-orang yang dia hanya dalam kepala dia fikir aku nak Allah. Aku nak pahala Allah, aku nak syurga Allah, aku nak rahmat Allah, aku nak ganjaran Allah. Nothing else. Tapi kalau kepala kita nak, aku nak balasan dunia, aku nak ganjaran ini, aku nak ni, itu, ini, dunia. Tak cukup iman ni kepada Allah dan hari akhirat. Antara contoh bila Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Susah nak buat. Tak ramai orang boleh buat. Nampak macam senang kan? Tak ramai.
Tengok je, buka je FB, buka je mana-mana medsos, tengok macam mana orang kita cakap, macam mana orang kita komen, tengok macam mana netizen cakap. Tengok bukan tu je, tengok macam mana ustaz-ustaz kita, agama kita pun bercakap. Orang yang, even orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada sunnah. Susah kan nak cakap benda yang baik, tapi kita suka bercakap. Cakap pula nak menyakitkan hati orang biasa. Cakap pula nak menyindir-nyindir, nak provok-provok, nak membangkitkan pergaduhan, perbalahan, kebencian atas dasar dakwah, atas dasar ilmu. Tujuan yang baik, tapi caranya tak ramai orang yang berhemah ataupun teliti. Maslahat, mafsadahnya. Susah kan nak cakap benda-benda yang baik je. Di benda yang tak baik ni seronok bercakap. Nak mengumpat lah yang best. Nak mengutuk orang lah yang seronok. Nak belagak lah yang best. Sebab tu it's not easy. Nak sedekah pun susah. Nak only orang-orang yang betul-betul hadir dalam dirinya Allah, yang betul-betul sangat-sangat teringinkan ganjaran Allah di hari akhirat, yang melihat dunia ini pecisan dan melihat akhirat itu sebagai tujuan, itu sahajalah orang yang boleh menghayati apa yang dimaksudkan al-imanu billahi wal yaumil akhirah. Nabi kata orang yang bir itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan malaikat, dan kitab, dan Nabi. Nampak macam senang rukun imannya. Nak beriman dengan malaikat sebenarnya kita tak cukup beriman. Bukan sekadar kita tahu Jibril, Mikail, Israfil. No. Beriman malaikat, kita beriman dengan kewujudan mereka yang melaksanakan tugasan-tugasan mereka. Raqibun atid, yang mencatat amalan kita. Bila kita buat maksiat, ada tak kita sedar ataupun kita terfikir malaikat ada di dekat yang kita mencatat segala apa yang kita buat, segala apa yang kita tuturkan, walaupun perbuatan itu tak ada siapa yang melihatnya di dunia ni melainkan Allah dan juga para malaikat. Maybe kita tak berasa pun begitu kan. Even bila kita bersendirian, mungkin tak ada orang nampak, kita lagi rasa macam tak apalah, aku boleh buat dosa. Kita tak rasa juga malaikat tu ada mencatat. Macam mana kita kata kita beriman dengan malaikat? Kita kata kita beriman dengan kitab, kita beriman dengan Nabi, tapi petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah pun kita pertikai, pun kita jauhi, pun kita label Wahabi. Macam mana? Dan ayat ni lagi Allah Azza wa Jalla bagi tahu al-bir itu, darjat bir itu adalah untuk orang yang dermakan hartanya, wa atal mala ala hubbihi, yang berikan hartanya yang dia suka. Sama macam ayat tadi yang kita bacakan tadi. Susah nak bagi. Susah nak bagi. Mulut dia kadang-kadang, alah. Kepada siapa? Kepada kaum kerabat, orang-orang yang terhampir dengan dia. Bila kita kata orang-orang yang terhampir ni, bukan semesti orang tu susah, tapi dia boleh jadi atas dasar silaturahim, kekeluargaan, untuk nak menjaga kekeluargaan. Ukhuwah, orang yang tak mempunyai pertalian darah tetapi rapat atas dasar fillah, menjaga ukhuwah, menjaga silah. Dituntut.
Sebab tu tidak semestinya bila kita nak berikan sesuatu harta tu mesti syarat dia orang tu susah, orang tu miskin. Tak. Dia boleh jadi ajuca asbab. Dan Nabi SAW sendiri pun dengan para sahabat, tahadu, tahabu. Salinglah memberi hadiah, nescaya kamu akan berkasih sayang. Eratkan lagi kasih sayang itu. Belanja orang-orang anak yatim. Wal yatama wal masakin. Dan orang-orang yang fisabilillah, yang mungkin terkandas dalam perjalanan mereka, kepada orang-orang yang meminta, dan kepada orang untuk memerdekakan hamba abdi. Bila kita kata ar-riqab, riqab ni walaupun zaman dulu mengkaitkan dia dengan asnaf, membebaskan hamba, tapi kalau kita lihat tafsiran yang lebih meluas, dan ini diguna pakai oleh fatwa-fatwa negeri, especially bila mana mereka try to mendefinisikan tentang asnaf ar-riqab. Jadi contohnya di wilayah ar-riqab ni termasuk kita nak membebaskan orang tu daripada belenggu kehidupan dia. Ada orang yang terperangkap dalam dunia pelacuran. You can use your zakat untuk nak membebaskan, membantu orang macam ni terkeluar daripada perhambaan pelacuran itu. Orang-orang yang di dalam contohnya ketagihan dadah, hidup mereka ni sudah menjadi hamba dadah, maka kita boleh menggunakan zakat kita itu untuk nak membantu mereka. Itu juga termasuk dalam orang yang berbuat bir. Dan Allah kata lagi, dan mendirikan salat. Ya salam. Kita semua senang je macam salat, tapi nak menunaikan salat mengikut haknya susah, pada waktunya susah, pada safnya susah, pada jamaahnya saf susah, pada khusyuknya susah. Nak mendahulukan salat berbanding urusan dunia kita susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tak, meeting. I have this, I do this. Ketepikan Allah yang memanggil. Kita menerima sahutan dunia. Mengeluarkan zakat. Menyempurnakan janji. Bila kita dah buat janji. Sabar di dalam kita kesempitan. Bukan mudah. Cakap senang. Tapi masa kita susah, nak sabar tu susah. Banyak sebab tu orang yang Allah uji ni kadang-kadang bila orang nasihat dia sabar, dia bengang kan. Kau cakap sabar senang lah. Yang merasa ni aku. Pedih. Tapi siapa yang boleh bersabar, insya-Allah dia akan memperolehi darajat albir. Orang yang sakit, kita bantu dia. Orang yang bertempur fisabilillah, kita bantu dia. Allah kata, mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaika allazina sadaqu. Mereka itulah orang-orang yang betul jujur dengan apa yang mereka iman, yang mereka tahu, yang betul-betul buat kebaikan itu. Kalau mereka kata mereka beriman, yes. Ini antara dalil kebenaran mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu jugalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bersedekah itu ramai. Orang yang solat itu ramai. Orang yang bagi zakat itu ramai. Orang yang amal-amalan itu semua ramai. Tapi kita nak buat sesuatu itu atas dasar taqwa, atas dasar Allah dan hari akhirat, susah. Ibnu Abbas radhiyallahu an dan sebahagian ahli tafsir dia pernah tafsirkan albir itu sebagai nikmat syurga, ganjaran yang sangat banyak atau kebaikan yang sempurna, kamalul ihsan. Dan tafsiran ini disokong oleh ayat yang menyebut tentang kenikmatan yang tak terhingga sebagai ganjaran kepada golongan al-abrar. Allah sebut
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Sesungguhnya golongan al-abrar, orang-orang yang ada darjat-darjat bir al-abrar, yang hebat kebajikan dan ketaatan, dia akan minum daripada kafur, satu bekas yang ada minuman yang bercampur dengan kafur, iaitu sebuah mata air di syurga yang diminum daripadanya oleh hamba Allah yang taat. Mereka boleh mengalirkannya di tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya menurut kemahuan mereka. Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana mereka telah menyempurnakan nazarnya, apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya, dan kerana mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Mereka juga memberi makan yang orang-orang yang disukainya, makanan yang dia suka kepada orang miskin, anak yatim, tawanan, sambil hati dan lidah itu berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata, kerana mengharapkan Allah, ganjaran Allah. Kami tak hendak balasan daripada kamu. Kami tak mau kamu nak balas, nak ucapkan terima kasih. Ya. Jadi ini antara faedah daripada ayat yang kita bicarakan pada hari ini. Baik. Kita tengok kepada sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini, kita tengok ada soalan yang diberikan. Okay, di sini ada yang bertanya, Ustaz, bila disentuh tentang topik dosa ini, ramai orang sekarang yang secara terang-terang melanggar perintah Allah dengan berani mengatakan buat dosa belum tentu masuk neraka, dan orang yang nampak baik belum tentu masuk syurga. Apa pandangan Ustaz? Bila kita nak bicara tentang dosa ni, we can go for hours. Nak bicara tentang skop-skop dia, tentang sudut-sudut dia, jenis-jenis dia. Tapi umumnya, untuk nak jawab soalan ni, saya kira cukup untuk nak kita ingatkan tentang beberapa hadis Nabi SAW. Mafhumnya, Nabi bagi tahu, orang yang beriman tu, dia akan merasakan dosa ni ibarat macam dia sedang berada di tepi gunung yang bila-bila gunung yang besar itu boleh hempap dia. Tetapi orang yang bermasalah iman dia akan buat dosa ini, orang-orang macam munafik ni, dia akan buat dosa ni macam lalat yang datang hingga dia halau datang balik, dia tak rasa benda tu is a big deal. Tanya iman kita, bila kita buat dosa, adakah kita rasa benda tu berat, menyesal, nak bertaubat, ataupun kita rasa benda tu nothing? Kalau kita rasa benda tu nothing, berhati-hati sebab kita telah dihinggapi penyakit nifaq, penyakit orang munafik. Tapi manusia hamba Allah ni khata', kata Nabi SAW. Kullu bani Adam khata'. Setiap daripada manusia ini melakukan dosa. Banyak-banyak. Kita kadang-kadang ulang kali buat, dah cuba tinggal buat lagi. Tapi wa khairul khata' at-tawwabun, sebaik-baik orang-orang yang melakukan dosa ini, dia banyak pula dia punya taubat. Dia taubat ni itu dikembali. Maksudnya Allah suka kalau kita buat sesuatu tu kita kembali kepada Allah. Bukan kerana kita bertaubat ni kita main-main, tak. Ada orang dia dah menyesal, dia bertaubat tapi dia lemah, dia terlepas juga. Dia rasa menyesal lagi, dia kembali kepada Allah. Tapi
Ada orang yang buatlah dosa banyak mana pun dia tak rasa apa pun. Ada yang kata, jauh lagi dah aku nak mati ni. Biarlah dulu. Dan manusia ni, bila kita buat dosa ni, terbuat dosa, tak boleh nak elak, jangan pula kita sebarkan dosa kita. Jangan pula kita berbangga-bangga dengan dosa-dosa kita. Jangan pula kita duk pergi cerita kat orang, hebah kat orang. Sebab Nabi SAW dalam hadis kata, kullu ummati mu'afa. Setiap daripada umat aku ini berhak untuk diampunkan. Illa al-mujahirun. Kecuali orang-orang yang lakukan dosa itu secara terang-terangan. Kalau nak buat dosa, janganlah pula duduk dengan kononnya berani mencabar hukum Allah. Kononnya berani melanggar batasan syarak. Ada artis tu kata, kalau aku ni pendosa, tak pakai tudung sekalipun, aku dah tiga kali dah pergi umrah, 3 kali dah pergi Baitullah. Kononnya 3 kali dah dijemput menjadi tetamu Allah. La haula wala quwwata illa billah. Abu Jahal ketua yang pegang Baitullah kot, yang pegang Makkah Al-Mukarramah pada era dia. Abu Lahab pun apa kurangnya. Jangan gunakan alasan macam tu untuk nak langgar perintah Allah. It should be bila kita buat dosa, kita rasa bersalah, kita rasa kekurangan. Jangan kita cabar hukum-hukum Islam. Orang yang buat dosa, memang kita kata belum tentu dia akan masuk dalam neraka. Tapi orang buat dosa itu menjadi asbab untuk kita masuk neraka. Menjadi asbab. Melainkan ada asbab yang boleh membuatkan Allah mengampunkan dosa kita. Yes, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Rahim, pengasih. Tetapi kita ni menjaminkah ada apa yang kita buat ni akan mendapatkan pengampunan mutlak daripada Allah? Sekiranya kita ada dosa-dosa yang berbaki yang tidak diampunkan oleh Allah ataupun dosa kita kepada manusia, kita tetap juga akan sengsara di dalam api neraka, dibersihkan, disucikan oleh azab Allah sebelum kita masuk ke dalam syurga. Kita tak boleh jamin. Boleh jadi kerana keegoan kita, kebongkakan kita yang nak meneruskan dosa-dosa yang kita lakukan, itu mengundang balasan Allah dan menghalang pengampunan daripada Allah. Tutup aib kita. Tutup aib yang Allah dah tutupkan buat diri kita. Jangan gembira bila melakukan dosa. Jangan gembira mencabar syariat Allah. Moga-moga Allah akan ampunkan kita, insya-Allah. Baik, ada satu lagi soalan. Dia kata, adakah hadis membenarkan anak-anak kecil untuk bermain dengan anak patung hanya untuk anak perempuan dan bukan lelaki? Ada hadis yang Nabi SAW melihat Aisyah radhiyallahu anha bermain dengan patung-patung, kononnya macam kuda ada sayap begitu. Aisyah masa tu masih lagi kanak-kanak. Jadi berdasarkan kepada hadis ni, para ulama memberikan kelonggaran bahawa anak-anak kecil boleh untuk nak bermain patung ataupun patung-patung lah. Tapi pada zaman sekarang, bila kita kata anak-anak patung ni, dia mungkin ada pelbagai rupa. Dulu orang memang bila kata anak patung ni macam baby doll, yang baby jaga ni, ini semua tak sesuai lah untuk lelaki-lelaki sebab dia dah sinonim dengan perempuan. Dia dah tak maulah nanti lelaki main dia jadi macam perempuan, naluri dia jadi macam perempuan, dia senang duduk dengan orang perempuan. So
benda macam tu elakkanlah daripada lelaki. Tapi kalau ada anak-anak patung ni yang sesuai dengan kelakian anak-anak kecil tersebut, boleh kita bagi dia main, tak ada masalah. Dan macam-macam jenis anak patung lah sekarang ni kan, bukan hanya anak patung yang khas untuk anak perempuan tu saja, tapi apa pun dalam kita meraihkan jiwa kanak-kanak dalam bab ini, macam saya katakan tadi, kita kena very consider dia punya fitrah dia sebagai lelaki ataupun perempuan. Jangan biasakan apa yang perempuan itu pada lelaki dan jangan biasakan apa yang lelaki itu pada perempuan. Kita khawatir takut ada hati-hati yang berubah. Kadang-kadang kita lah yang membentuk anak ni. Dan contohnya kita biar anak lelaki kita duduk main dengan anak-anak perempuan, main anak patung, main masak-masak. Bukanlah kata masak tu salah, tak ada masalah lelaki nak masak. Chef-chef hebat kat dunia ni pun lelaki. Tapi dia jadi macam satu pada setengah masyarakat ni dia jadi sinonim dengan sesuatu gender. Jadi kalau dia main dengan perempuan, duduk main dengan perempuan, main batu perempuan, lama-lama dia suka dia jadi macam perempuan. Itulah lama dia nak jadi macam perempuan. Bukan, ni kerana bi'ah yang kita bina untuk dia. Dulu orang kata anak lelaki ni dia main batu betul, anak perempuan ni main batu seremban. Kalau anak lelaki main batu seremban tu dah macam pelik sikit. Tapi walaupun sebenarnya tak ada masalah pun, tapi kita meraihkanlah fitrah-fitrah itu, semoga anak-anak kita ni tidak terpesong lah daripada sudut ni. Dan kalau boleh juga pemilihan anak patung tu juga biarlah pemilihan yang tidak merapu lah. Jangan ambil anak patung yang ada potensi. Kadang anak patung ni bogel dan kita nampak dia pakai baju tu tapi lama-lama baju tu koyak-koyak. Kadang nampak kalau anak patung tu dibuat macam tubuh perempuan. Itu semua fitnah halus. Kalau boleh janganlah ambil anak-anak patung juga yang berbentuk kedewaan-dewaan, yang ada unsur-unsur agama-agama lain. Tak mau. Elakkan daripada benda-benda sedemikianlah. Kita tak mau nanti jiwa dia membesar, membentuk dan tanam benda tu dalam minda dia sampai dia boleh menggugat ataupun melemahkan iman dan akidah dia. Ada benda kita rasa kecil tapi impact dia untuk pembesaran anak tu, untuk masa depan anak tu very deep. Especially pada umur-umur kanak-kanak bawah 12 tahun ni adalah umur yang diabsorb, semua masuk ditanam dalam kepala dia. Bila dia umur belasan tahun, masa tu dia akan trim, dia akan pruning, dia akan pilih mana yang dia nak, mana yang dia tak nak. Masa tu banyak benda, benih-benih yang kita dah tanam dalam kepala dia. So didik anak kita dengan baik, didik anak kita untuk mencintai agama, mengenali tokoh-tokoh agama sebagai idola mereka. Dan itu yang lebih aula di zaman yang begitu kurang anak-anak kita ni kenal dengan agama kita, lebih kenal tentang apa watak-watak yang dibawa oleh barat itu sendiri, yang diperkenalkan oleh mereka. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira sampai itu sahaja dulu pada malam ini. Sebelum tu saya nak bagi tahu, insya-Allah minggu depan kita tangguhkan kelas kita minggu depan, sebab minggu depan saya akan pergi ke Pulau Jambungan, Sabah untuk some misi di sana. Itu pulau yang kami dan sahabat-sahabat dulu pernah bangunkan madrasah masa tu dekat sana. Daripada tak ada literate, daripada tempat tak ada air, alhamdulillah dapat dikumpul-kumpul bina satu madrasah kat sana. Daripada anak kampung kat sana tak ada yang boleh mengaji, sekarang ni dah ratus-ratus orang yang boleh mengaji, syukur alhamdulillah. So saya nak pergi jenguk dan untuk nak tengok apa yang boleh dibantu lagi orang kat sana. Jadi jumpa lagi insya-Allah pada 2 minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.